أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita solat berjemaah, solat subuh berjemaah, dan alhamdulillah dan kita dapat sama-sama meneruskan dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan peluang untuk sama-sama kita hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung pengajian kita seperti biasa. Dia telah masuk dalam hadis yang ke-60 dalam bab yang ke-8, bab yang menceritakan berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasawtanihi as'aluka khairu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah." Apabila Rasulullah SAW memakai pakaian baru, baginda akan menamakannya dengan namanya, sama ada serban, qamis ataupun selendang. Kemudian baginda berdoa, "Ya Allah, segala puji hanya bagimu sebagaimana engkau telah memberiku pakaian. Aku mohon kepadamu daripada kebaikannya dan kebaikan di atas sebab ia diciptakan. Aku juga memohon perlindunganmu daripada kejahatannya dan kejahatan di atas sebab ia diciptakan." Ini doa kalau kita pakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu kama kasawtanihi as'aluka khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarri wa syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Nanti kalau tuan-tuan Google dalam tu ada doa kalau nak pakai pakaian baru So ketika mana Rasulullah SAW memakai pakaian baru, dia akan doa sedemikian Tak kisahlah pakaian baru apa jenis pakaian pun nilai tu tak ada bukan diperhatikan, tetapi asal pakaian baru dapat, kita doa macam tu supaya supaya kita berlindung daripada daripada kejahatan, daripada apa sahaja kejahatan, daripada apa yang kita gunakan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. So indahnya akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Apa sahaja pun kena mulakan dengan doa. Betul tak? Kita ni seharian doa macam-macam, tuan. Yang Rasulullah SAW wariskan kepada kita. Bukan setakat pakai baju, tengok muka dekat cermin pun kita kena ada doanya, Masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, masuk tandas ada doa, keluar tandas ada doa, semua ada doa. Cuma terpulang kepada kita untuk mengamalkannya ataupun tidak. Kalau kita boleh amalkan, alhamdulillah. Tak perlulah tambahan doa-doa lain yang Rasulullah SAW dah ajarkan, itu dah banyak sangat. Kalau kita lihat dalam kitab Azkar Imam Nawawi, dihimpunkan macam-macam doa dekat situ. Kitab yang setebalnya, kalau diterjemah tebal, itu kalau kita amalkan, subhanallah, macam-macam. Doa yang ma'thur lah, yang diajar oleh Rasulullah SAW. Saya rasa kitab tu ada dijual di pasaran, nama dia Al-Azkar Al-Imam Nawawi. Kitab zikir dipanggil. Boleh dapatkan di pasaran. Sekarang senangnya, tuan-tuan tekan saja akan dapat kitab tu. Alright, kita sambung lagi.
Daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik berkata, kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbisuhu al-hibara. Pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah SAW ialah al-hibara. Hibarah ni tuan-tuan adalah pakaian yang dibuat di Yaman. Ini Rasulullah SAW suka ni. Dia ada macam-macam pakaian Rasulullah suka. Sama ada qitriyud, sama juga pakaian yang daripada Yaman, dan juga al-hibara. Pakaian ini asal daripada Yaman. Rasulullah sangat suka dan dia suka pakai. Tak tahu, mungkin sebab al-hibarah ni pakaian yang dibuat daripada kapas. Mungkin dia orang kata apa, lembut kan, selesa, dan Rasulullah suka pakai. Subhanallah. Kita pun kalau ada pakaian tertentu kita suka. Kalau pakai seluar tu je kita selalu pakai. Kalau seluar lain kita tak rasa tak berkenan, kita tak pakai. Kalau pakai jubah tu kita suka pakai. Yang lain kita rasa macam tak berkenan nak pakai, kita tak pakai. Begitu juga Rasulullah SAW. So dia paling suka pakaian yang dibuat daripada kainnya daripada Yaman. Itu. Yang pertama tadi apa? Al-hibarah. Dan juga al-qitriyun dipanggil. Subhanallah. Pakaian ni tuan-tuan, dia bukan pakaian yang kain kosong, no. Walaupun Rasulullah kita dengar dia selalu pakai, dia yang dia paling suka adalah pakai pakaian putih. Ada kalanya Rasulullah pakai pakaian hitam. Tapi yang Rasulullah pakai yang kain daripada Yaman ni dia berjalur. Kadang-kadang Rasulullah tak pakai baju yang warna hijau saja, tak. Hijau tu mesti ada jalur. Kemudian Rasulullah suka pakai warna merah. Dan merah tu bukan merah menyala. Bukan merah kosong, no. Dia ada merah yang berjalur-jalur. Macam tu. Nanti kita lalu hadis-hadis tersebut yang mana macam mana pakaian Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang seterusnya, daripada Aun bin Abi Juhaifah daripada bapanya berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatun hamra wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqin saqaihi, qala Sufyan uraha hibara. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna kemerahan, seolah aku melihat ke arah kilauan cahaya memancar daripada kedua-dua betis baginda. So di sini juga sama. Rasulullah pakai apa? Pakai warna merah. Pakaian kemerahan, tapi berjalur. Dia ada corak-corak berjalur lah. Jalur-jalur dia. Masa saya belajar dulu dekat Yaman, tak tahulah sebab apa, pakaian mereka, dan benda tu masih mereka pakai lagi. Warna hitam, tapi ada jalur-jalur. Kan? Terfikir juga, adakah pakaian macam ni yang Rasulullah pakai dulu? Sebab orang Yaman masih lagi menenun benda tu. Kan? Kain dia pakai macam kain sarung, tapi dia tak berjahit tepi, tak ada jahit. Macam kain samping kita dulu pakai kan. Mula-mula dulu dia tak jahit, kita sendiri yang jahit, betul tak? Kain samping tu dia tak ada jahit dulu mula-mula tu. So kita balik rumah kita jahit. Sekarang ni semua berjahit lah kan. Dia macam tu, tetapi tepi dia tu, setiap bucu tepi tu dia tak berjahit kan. Dia ada bulu-bulu macam tu dia, sebab ujung kain tu kan. So mereka akan pakai benda macam tu kan, untuk kain. Subhanallah. Kalau yang perempuan lain pula, tak sama. Dan masih lagi orang Arab menenun untuk tenunan kain mereka, masih lagi. Dan subhanallah. Kemudian daripada Abi Ishaq, daripada Abi Al-Barra bin Azib berkata, ra'aitu ada minan nasi ahsana fi hullati hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih indah apabila mengenakan pakaian berwarna kemerahan berbanding dengan Rasulullah SAW. Ujung rambut baginda pula hampir menyentuh kedua bahunya. Merah yang bercampur, merah kemerahan. So di sini sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang
viralkan tentang pakaian warna merah ni. Kan? Orang kata, tak boleh pakai merah, Rasulullah tak bagi pakai. Seolah macam tu. Ni hadis ni macam mana? Kan? Tak boleh pakai merah ni, tak boleh. Gitu. Dan Rasulullah pakai merah, tapi merah dia ada merah yang bukan merah kosong. Bukan merah yang dipakai oleh para mungkin pendeta-pendeta apa orang panggil tu, biksu kan, sami kan sami dia pakai warna apa dia pakai, warna oranye benda merah, wallahu alam. Tapi yang penting sini adalah Rasulullah pakai yang merah dia ada corak dia lah, ada corak dia, bukan merah kosong. So maknanya dulu bila diwar-warkan atau diviralkan tentang berkenaan dengan pakaian yang demikian warna merah yang tak dibolehkan tu, itu merapu kan. Yang suka-suka hati, orang kata apa, dia viralkan, dia hantar kepada orang tanpa dia menyemak apakah benda tersebut benar ataupun tidak. Ini masalah kita. Ini masalah kita sekarang ni, kadang-kadang kita suka forward kan. Pertama sekali kalau hadis-hadis kita rasa ini hadis yang baik punya, betul lah, tapi dalam masa yang sama kena kita tabayyun, betul kan ini daripada Rasulullah SAW kan. Sebab Rasulullah mengingatkan kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atasku, kata Rasulullah SAW, dan maka mereka menyediakan tempat mereka di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala, Jahannam, kata Allah. Falyatabawwa maq'aduhu. Maq'ad maksudnya apa? Tempat duduk mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. So apabila kita berbohong ke atas Rasulullah SAW, ini bahaya. Sedangkan itu bukan daripada Rasulullah SAW. So kita menisbahkan atau menisbatkan sesuatu perkara yang kita rasa benda tu betul ke tak. Kalau kita rasa tak pasti, jangan kita sebarkan. Macam tu. So kita berhati-hati, kita tanya dulu siapa ustaz betul tak ni? Barulah kita boleh sharing kepada orang lain. Kalau sengaja kita sharing, takut kita menyebarkan sesuatu yang tidak betul ke atas Rasulullah SAW. Ini bahaya, tuan-tuan. Walaupun kita rasa ini baik, betul baik, tapi pastikan hadis ke apa yang kita dapat maklumat tu kena betul. Sebab Islam ni mengajar kita tentang tabayyun kan. Kita kena apa? Kita kena tengok adakah benar maklumat yang kita terima. Kemudian daripada Ubaidullah bin Iyad, daripada bapanya, daripada Abi Ramsyah berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdanin akhdaran. Aku melihat Rasulullah SAW memakai dua helai pakaian daripada burdan. Burdan ni berwarna hijau, dan hijau yang berjarun. So perkataan burdan sini merujuk kepada apa? Bahawa Rasulullah SAW tidak memakai warna hijau sahaja. Burdan dipanggil kan? Maknanya hijau apa? Ada corak-corak dia. Sama juga. So pakaian Rasulullah ni macam-macam color dia. Dia tidak straight satu pakaiannya, tapi yang dia paling suka tu lah warna hijau, warna putih kan. Dia tidak menafikan kenapa pakai warna macam ni, atau daripada melarang kita kenapa pakai pakaian macam ni. Dia tak melarang kan. Boleh je pakai, yang penting apa dia? Yang penting benda tu menutupi aurat kan. Kadang-kadang terlalu strict pada color susah juga. Sedangkan Rasulullah tidak ada satu hadis yang menyuruh yang mengatakan kita tak boleh pakai satu pakaian tersebut, kecuali pakaian tersebut istilahnya tasyabbuh. Dia tasyabbuh, dia istilahnya apa? Dia mengikuti orang-orang yang pakaian-pakaian orang golongan-golongan kufar. Ataupun dalam hadis Rasulullah menyebut apa? Melarang kita pakai pakaian apa? Istilahnya syuhrah, libas syuhrah.
Minggu lepas saya ada ceritakan pakaian yang menunjukkan kemewahan, kan? Pakaian yang menunjukkan kemewahan. Alright. Awal pagi telefon. Apa saja pakaian yang menunjukkan kemewahan, kemegahan, itu dilarang oleh Islam. Sebab apa? Kadang-kadang apabila kita menggunakan pakaian demikian, maknanya apa? Kita telah menjarakkan diri kita kepada orang lain. Orang pun segan nak bergaul dengan kita sebab dia rasa dia ni pakaian yang pakai selalu pakaian mahal-mahal. Kita rasa rendah diri disebabkan dia. Macam tu. Ataupun dia sendiri apabila memakai pakaian tersebut, dia ada rasa feel perasaan yang lain dengan orang lain. Macam tu. Sama ada menunjukkan kesombongan dia kepada orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang jadi macam tu, tuan-tuan. Pakaian daripada bawah kepada atas tu semua menunjukkan kemewahan. Tetapi yang paling utama adalah sifat tawaduk seseorang itu kepada orang lain. Itu yang penting. Pakaian macam mana sekalipun, kalau pakai pun kena ada sifat tawaduk. Yang penting macam tu, bersederhana dalam apa sahaja. Kemudian daripada hadis yang ke-66 daripada Abdullah bin Hasan Al-Ambari daripada dua neneknya, Duhaifah bin Ulaibah daripada Qailah bin Makramah berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam asmal mulayyataini kanata bi za'farani wa qad nafadathu, wa fil hadis qissah tawilah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dua helai pakaian tidak berjahit. Kedua-duanya dicelup dengan za'faran dan hanya tertinggal sedikit kesannya. Dalam hadis ni kisahnya panjang, kan? Rasulullah pakai apa? Pakaian yang digabungkan satunya dengan yang lain, dengan benang, kain tenunan lah. So kain ni ialah kain yang dicelup dengan za'faran. Tetapi za'faran yang digunakan adalah istilahnya apabila color tu dah mula, orang panggil apa, dia bukan daripada asal za'faran. Kalau kita tahu za'faran color dia apa, warna dia apa, tapi Rasulullah celup tu hingga warna dia agak orang kata apa, tidak kepada warna asalnya, agak kurang sikit. Mungkin kalau za'faran tu dia apabila dicelup dia terang sangat, kan? So dia kurangkan dia punya tu warna tersebut, akhirnya apa, dia pakai macam tu. Taklah terang sangat. Kalau asal, kalau kita tengok warna za'faran tu memang warna oranye, kan? Kita kena warna oranye, lebih kurang macam tu lah warna za'faran. Kalau orang buat nasi biryani, nasi tu guna za'faran. Sebab za'faran ni, tuan-tuan, mahal, tuan-tuan. Kan, za'faran ni mahal. Kalau biasa orang kata apa, yang buat nasi-nasi Arab, kalau dia guna tu subhanallah, dia kecil je. Itu dah berapa dia jual, kan? Kalau yang original lagi mahal. Tapi pastikan pakai yang original. Kalau tak pakai original bahaya, tuan-tuan. Kalau dia pakai color, kan, maksudnya benda tu ditulis za'faran tapi dia guna color, kan? Dia menggunakan pewarna. Itu bahayalah untuk kesihatan kita, terutama buah pinggang kita. Kan? So kalau dia yang original tu, macam orang pakai ni lah, nasi kerabu, kan? Kenapa dia warna biru? Dia guna apa? Guna bunga, kan? Yang guna bunga tu okey, tapi kalau guna pewarna tu minta maaf. Kita ni dah berumur ni kena makan yang istilahnya apa? Yang sifatnya yang mengurangkan risiko untuk buah pinggang kita bekerja. Macam tu. At least benda yang sihat lah. Saya kalau orang kata apa, makan nasi kerabu, saya tanya dulu pakai bunga ke pakai pewarna. Kalau kata pewarna, saya tak beli. Kalau dia kata pakai bunga, saya belilah. Sebab dia pakai bunga sendiri, memang asli pada bunga, macam pandan lah. Kalau dia kata betul-betul pandan, kita beli. Kalau bukan, no. Macam tu. Ialah sebab melihat kepada usia kita, kan, usia kita ni. Alright. Kita sambung kepada hadis yang seterusnya.
So pukul apa kita berhenti? 6.40 lah kita berhenti kan. 6.40 tak apa. Alright, daripada Ibn Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil bayad min thiyab wa yalbisuha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum." Hendaklah kamu, kata Rasulullah SAW, memilih warna putih dalam pakaian supaya dipakai oleh orang yang hidup dalam kalangan kamu, dan kafanilah dengan menggunakan kain yang berwarna sama pada orang yang mati dalam kalangan kamu. Sesungguhnya pakaian berwarna putih adalah pakaian yang terbaik, kata Rasulullah SAW. So pakai pakaian putih, sebab inilah putih ni mengingatkan kita putih bersih. Biasa kalau teringat pakai, teringat pakaian ini adalah pakaian digunakan untuk dikafankan. Jadi istilahnya kita ni dari segi pakaian pun mengingatkan kita tentang apa? Kematian juga. Akhirnya apa yang kita pakai ni tak ada apa pun. Yang kita pakai hanyalah kain. Kalau kain pun kain made in China, kain putih. Tak ada benda yang kita dapat banggakan daripada apa yang kita guna pakai dekat dunia ni. Tak ada apa. Yang kita bangga-bangga pun tak ada masalah, tak ada apa. Tak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita kembali dengan pakaian putih juga. Tak dapat kita, itu pun kain putih, tak dapat kita nak pilih, kita nak pakai pakaian yang kain yang daripada apa? Contohnya yang diimport daripada apa? Daripada Jerman ke, daripada Jepun ke dan sebagainya. No, kita tak ada pilihan. Sebab apa tuan-tuan? Yalah, kalau meninggal nanti yang uruskan siapa dia? Geng-geng pengurusan jenazah. So tak ada pilihan. Kita tak ada kata, oh, saya kalau mati saya nak wasiatkan bahawa jangan pakaikan saya dengan, jangan kafani saya dengan pakaian kain yang ada di masjid. Saya nak yang saya beli daripada Jepun contoh. Tak ada. Tak ada. Ataupun kain yang standard dia tinggi, putih tinggi, kualiti tinggi. Sebab kain putih ni macam-macam dia punya apa? Orang panggil apa? Nilai dia lah. Kalau kita pakai jubah pun, jubah putih, kalau kain dia mahal tu, mahal lah dia. Macam tu. Tapi yang ada di dalam masjid-masjid yang digunakan untuk mengkafan, mana ada beli yang mahal? Yang biasa-biasa je, beli kat kedai Ahpeng, Ahok, betul tak? Ambil itu potong-potong, subhanallah. Jadi tak ada apa-apa pun, tak ada cop apa brand pun. Yang ada adalah made in China ke. So apa yang kita banggakan sangat tuan-tuan? Tak ada. Hidup ni nak banggakan apa benda? Tak ada benda sangat. Apa yang kita pakai pun, kenderaan terakhir kita pakai pun dia van jenazah je pun. Tak dapat kata kalau aku mati, tolong bawa jenazah saya dengan Jaguar saya yang beli. Pakai Jaguar kalau ada Jaguar. Ataupun kalau saya meninggal, bawa jenazah saya guna kereta saya ni, contohnya ada Alphard ke, lainlah Alphard tu digunakan jadi van jenazah kan. Kalau di Semenanjung ada Alphard, mereka ubah suai jadi van jenazah. Subhanallah. Ada satu masjid di Kedah. Di Kedah ni mereka pakat-pakat pakatlah kepada semua ahli jemaah dia. Mereka beli Alphard, kemudian ubah dalam dia jadi untuk bawa jenazah. Subhanallah. Ini semangat sungguh. Itu pun bukan dia yang mewasiatkan, no. Sebab masjid yang sediakan. Ada satu masjid dia guna starek. Starek digunakan untuk bawa jenazah. Betul dia, mereka beli. Yang jemaah beli starek guna jadi van jenazah. Itu di Semenanjung lah. Alright. So tak ada pun yang mewasiatkan guna kenderaan dia sendiri. Kalau dia ada BMW ke, ada Merc ke, tak ada. Yang terakhir sekali adalah guna kenderaan van jenazah. Itu pun kena telefon orang juga. Minta tolong uruskan. Tak boleh tuan-tuan. Apa sangat yang kita nak banggakan hidup di dunia ni? Kita mati pun orang lain urus.
Daripada mandi sampai dikafankan, sampai kita dikumikan, semua orang lain urus. Yang selama hidup ini kita rasa kita bongkak, yang rasanya selama kita rasa kita special, yang selama hidup ini kita rasa kita, orang kata apa? Akulah paling bagus, paling best lah. Istilah keadaan. Dengan apa? Dengan harta yang dia miliki sifatnya sementara itu, dia membanggakan diri pada orang lain. Akhirnya yang bantu kita ahli-ahli masjid yang dulu mungkin dia jauhkan diri ataupun dia jarakkan diri, dia nak datang ke masjid pun dia susah. Dia tengok masjid tu pun dia tengok allergic tengok. Kan? Nak tengok masjid tak teringin nak pergi. Nak singgah dengan azan ataupun selama ni dia bekerja dengan azan pun dia ada buat dek. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lah. Bukanlah kita nak mengecam sesiapa, no, tak ada istilah mengecam tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada orang manusia demikian. Rasa sibuknya, rasa harta yang dimiliki itu menyebabkan dia rasa meninggikan diri di antara manusia. Kan? Yang dia rasa, orang kata apa, dia tu special, rasa dengan harta yang dia miliki tu, akhirnya tak ada ke mana. Kan? Yang membantu dia siapa dia? Nanti geng-geng pengurusan jenazah. Tak ada. Jadi pakaian-pakaian, apa benda yang kita miliki tu, jangan jadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa menjadikan kita lupa kepada siapa kita sebenarnya, yang akhirnya akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa. Berbahagialah orang yang tahu, kan, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu dirinya sendiri, kan, dan tidak menjadikannya orang yang lupa alpa, kan, akan peranan dia sebagai orang kata apa, sebagai seorang mukmin, kan, yang perlu menjadi apa, orang panggil apa, perlu berbuat baik kepada sesiapa sahaja, kan, tanpa berbuat baik dia bukan setakat kita dengan perkataan dan sebagainya, sama ada dengan akhlak kita ataupun dengan pribadi kita, ataupun kita rasa dengan apa yang kita, personality yang kita miliki. That's why Rasulullah melarang kita pakai pakaian yang seperti mana sebutkan tadi, yang menunjukkan kemewahan, kekayaan dan sebagainya, kan. Sebab mungkin dia akan satu ketika dia memakai pakaian berikut pakaian seperti itu, dia rasa macam, kan, sangat special daripada orang lain. Betul tak? Kadang-kadang dengan selfie-nya, dengan tunjuk pakaian dan sebagainya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Mudah-mudahan dijauhkan daripada niat-niat yang demikian lah, insya-Allah. Right? So setakat itu saja insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini. Masa pun dah berlalu. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr, alladziina amanu bis salihati wa tawassaw